Jalan masuk ke kampung kecil iaitu kampung asal nenek saya masih tanah merah. Hanya sebatu dari pekan kecil di luar sahaja yang diturap dengan minyak tar. Apabila masuk ke dalam sedikit, di situlah dikenali oleh orang-orang kampung sebagai Bukit Merah. Sebenarnya Bukit Merah itu bukanlah bukit betul, cuma jalannya sahaja yang mendaki tinggi sedikit. Disebabkan jalan itu masih lagi tanah merah, maka semua orang-orang di kampung itu menggelarkannya sebagai Bukit Merah. Orang-orang kampung terpaksa keluar ke jalan besar untuk menunggu bas atau mahu ke bandar dengan berjalan kaki atau menunggang basikal sejauh lebih dari 3 batu. Bas pula hingga 6 petang sahaja yang melintasi di situ. Oleh itu kebanyakan penduduk-penduduk kampung yang dianggarkan 50 kelamin sahaja. 50 kelamin sahaja itu akan menunggang basikal sampai ke simpang di jalan besar. Kemudian mereka tumpangkan basikal di rumah Kandayah, seorang India pekerja estet, dan menunggu bas di situ. Sementara pekan kecil yang berhampiran dari rumah Kandayah itu sejauh pula 2 batu. Kadangkala kalau mereka mahu balik malam sedikit, mereka akan terus menunggang basikal ke pekan kecil sejauh 2 batu itu. Sebelah malam memang tidak ada bas lagi. Malah teksi sapu pun tidak mahu lagi mengambil penumpang kalau sudah lebih dari jam 6 petang. Disebabkan sudah lama tidak balik ke kampung asal nenek saya, maka saya telah mengikut sepupu saya ke sana. Ingat juga saya hendak bertemu dengan Pak Andah Derauh kerana lama saya tidak bertemu muka dengannya. Maklum sahajalah, bila duduk berjauhan memanglah jarang dapat berjumpa muka. Di sekitar kawasan Bukit Merah itulah, mengikut kata Jani, 2 pupu daripada saya tu, selalu orang bertemu dengan lembaga tidak berkepala. Kononnya, di situlah askar-askar Jepun memancung leher mangsanya dengan menyuruh mangsanya itu menggali lubang terlebih dahulu. Selepas dipancung, mangsanya itu akan ditolak ke dalam lubang tersebut. Orang-orang kampung percaya mungkin lembaga yang kelihatan itu adalah jelmaan dari mangsa-mangsa pembunuhan askar Jepun. Adakah lembaga-lembaga itu mengganggu? Saya bertanya kepada Jani semasa melalui jalan Bukit Merah itu. Ada juga. Jelas Jani antara percaya dengan tidak. Kadang-kala dia menumpang naik basikal, ujarnya kelihatan gelisah sedikit, walaupun sebenarnya kami berada di dalam kereta. Jani yang memandu kereta tersebut. Kau pernah kena ganggu? Soal saya mahu menduganya. Aku ni tak pernah pula lah bertemu dengan lembaga tu. Dia memberitahu. Mahu ke engkau berjumpa? Saya tersenyum mengusiknya. Lah, buat apa? Jani tersengih-sengih mengerling ke arah saya. Isterinya yang duduk di belakang ketawa kecil mendengar jawapan Jani. Sehinggalah kami melepasi Bukit Merah itu, tidak ada pula bersua dengan lembaga tidak berkepala itu. Saya pun sama seperti Jani, tidak mahu pun bertemu dengan makhluk-makhluk macam ni. Tetapi saya tidak akan berundur kalau sudah terserempak. Kira-kira jam 9.30 malam, kami sampai ke rumah Pak Andah Derauh. Dia pun terperanjat melihat saya, kerana selama ini cuma 2 kali dia bertemu dengan saya. Itu pun ketika saya masih lagi kecil. Ketika Jani melangsungkan perkahwinan, saya tidak dapat hadir kerana kebetulan saya pergi Mekah menunaikan umrah. Semasa itulah saya bersetuju mengikut Jani balik. Bukan sebabkan tidak datang semasa Jani berkahwin, tetapi kerana mahu berjumpa dengan Pak Andah Derauh. Sebenarnya Pak Andah Derauh ini cuma sepupu emak saya, iaitu emak Pak Andah Derauh ini adik kepada nenek saya. Disebabkan duduk berjauhan, maka persaudaraan juga terasa macam berjauhan kerana jarang berjumpa. Bagaimanapun, saya selalu mengirim surat kepada Pak Andah Derauh. Malah setiap menjelang hari raya, saya tetap mengirimkan kad hari raya. Cuma untuk datang menziarahinya memanglah sukar, kerana saya di samping balik ke kampung sendiri, terpaksa pula seminggu kemudiannya ke kampung isteri saya pula di Perak. Masalah kesuntukan masa juga menjadi sebab utama mengapa saya tidak dapat menziarahi Pak Andah Derauh saya ini. Pak Andah ni selalu uzur, beritahu Pak Andah Derauh sebaik saja bertemu muka. Jengok-jengoklah Pak Andah ni selalu ya. Orang tua ni macam daun nior tua, bila-bila boleh luruh ke tanah, katanya tersenyum.
Saya hanya menganggukkan kepala saja. Mengapa tak bawa isteri kau sekali? Mak Andak Nah pula bertanya. InsyaAllah lah, lain kali datang lagi. Saya menjelaskan. Sebenarnya bukanlah saya tidak mahu membawa isteri dan anak-anak menziarahi sanak saudara. Tetapi saya tidak mempunyai kenderaan sendiri. Tentulah sukar mahu berjalan jauh seperti di Pahang ini dari Kuala Lumpur. Sebab itulah lebih baik saya seorang diri saja menziarahinya terlebih dahulu. Lain kali apabila sudah tahu tempat yang hendak dituju, bolehlah saya membawa anak isteri bersama. Kedatangan saya menziarahi Pak Andah Drauh juga adalah disebabkan cerita Jani mengenai Bukit Merah itu. Saya tidaklah tertarik sangat dengan kisah orang-orang kampung yang bertemu lembaga tidak berkepala di Bukit Merah. Tetapi mahu mendengar cerita Pak Andah Drauh tentang sanak saudara saya di Pahang. Ulung Bahar duduk di lancang. Dia menerangkan sambil mengerling ke arah saya. Pak Andak, dengar selalu kau ke sana. Maklumlah Ulung Bahar tu banyak tahunya. Lainlah macam Pak Andak ni. Orang tua yang tak berguna. Katanya macam menyindir saya. Saya hanya tersengit-sengit saja mendengar sindiran tersebut. Memang saya sedar, sudah beberapa kali saya menemui Ulung Bahar di lancang. Tetapi tidak pula pernah datang menemui Pak Andak Drauh. Bagaimanapun Pak Andak Drauh tidaklah kurang hebat mengenai cerita dirinya dari Ulung Bahar. Saya tidak datang menemui dia bukanlah disebabkan kelebihan yang ada pada Ulung Bahar. Sebaliknya setelah bertemu dengan Jani, inilah baru terkenang saya pada Pak Andak Drauh. Sebelumnya saya tidak tahu di mana dia tinggal kerana dia pernah tinggal di Kelantan semasa bekerja di sana. Mak Andak Nah itu ialah isterinya yang keempat. Esoknya barulah saya berkesempatan mendengar cerita mengenai lembaga tidak berkepala di Bukit Merah itu. Kisahnya samalah seperti yang diceritakan oleh Jani kepada saya, iaitu disitulah askar Jepun memancung leher mangsanya. Pak Andak Drauh sendiri mengalami kejadian bertemu dengan lembaga tersebut. Kisahnya bermula ketika dia balik dari pekan kecil kira-kira jam 10.30 malam melintasi jalan di Bukit Merah itu. Disebabkan jalan di situ mendaki, Pak Andak Drauh terpaksalah turun untuk menolak basikalnya. Malam itu, bulan samar-samar dan angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Pak Andak Drauh tidak merasa takut melintasi jalan tersebut kerana dia memang sudah biasa balik malam dari pekan kecil di luar. Pada mulanya dia menunggu kalau ada kawan-kawannya mahu balik bersama. Tetapi sehingga jam 10 malam, tidak ada orang dari kampung yang ternampak di pekan kecil itu. Jadi mahu tidak mahu terpaksalah Pak Andak Drauh balik bersendirian. Jalan masuk ke kampung dari jalan besar memanglah gelap kerana pohon-pohon getah di kiri kanan jalan melindungi cahaya bulan yang samar-samar. Keadaan sekitarnya mulai sunyi sepi kerana tidak ada kenderaan yang lain masuk ke kampung tersebut. Hanya kedengaran bunyi cengkerik mengiang-iang yang meremangkan bulu roma. Tetapi Pak Andak Drauh tidak merasa bimbang apa-apa. Dia sendiri tidak hiraukan sangat dengan cerita orang-orang kampung yang pernah bertemu lembaga tidak berkepala di Bukit Merah. Sehinggalah dia turun menyerong basikalnya. Pak Andak Drauh tidak teringat langsung mengenai lembaga berkenaan. Tiba-tiba Pak Andak rasa Pak Andak macam ditolak orang dari belakang. Ujarnya sambil mengingat-ingat semula peristiwa yang menimpanya pada malam itu. Mula-mulanya dia tidaklah hiraukan sangat. Tetapi apabila sampai di pertengahan bukit, Pak Andak Drauh menoleh ke belakang. Hatinya sekaligus berdebar melihat satu lembaga hitam yang tidak berkepala menolak basikalnya. Dia cuba melawan ketakutan yang mula mengganggu fikirannya. Mujurlah, Pak Andak Drauh tidak cepat panik menghadapi keadaan yang demikian. Terima kasihlah Datuk kerana tolong anak cucu. Dia memberanikan diri menegur lembaga tidak berkepala itu. Lembaga itu tidak menyahut. Dia terus menolak basikal Pak Andak Drauh dari belakang. Serba salah juga Pak Andak Drauh mahu bertindak. Kalau dia cepat-cepat berjalan meninggalkan lembaga itu, boleh jadi juga lembaga berkenaan akan memintasnya di sebelah hadapan. Pak Andak Drauh sudah mendengar sebelumnya sebagaimana leman debab yang dipintas oleh lembaga berkenaan.
Disebabkan Leman Debab terkejutnya basikalnya ditolak dari belakang, dia telah menyorong basikalnya dengan berlari sekuat-kuat hati. Tiba-tiba, lembaga berkenaan tercegat di hadapannya, menahan basikal Leman Debab, menyebabkan dia terhumban ke tepi parit jalan. Nasib baik, tidak lama selepas kejadian, Ja'amat dan Mak Noh lalu di situ. Mereka terserempak dengan Leman Debab yang terbaring di tepi jalan tidak sedarkan diri. Maka mereka berdualah yang mengusung Leman Debab balik. 3 hari Leman Debab tidak sedarkan diri. Isteri Leman Debab memanggil Tok Andak Terauh untuk mengubati suaminya. Memang Pak Andak Terauh sudah mengetahui bahawa Leman Debab diganggu oleh makhluk halus di Bukit Merah. Makhluk halus ini pula adalah berpunca dari kejadian membunuh orang-orang yang disyaki menentang Jepun beberapa tahun dahulu. Setelah sembuh dari tidak sedarkan diri, barulah Leman Debab menceritakan apa yang dilihatnya di Bukit Merah. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri yang lembaga tidak berkepala itu memintas jalannya. Lembaga itu tidaklah mengganggunya, cuma dia merintih minta tolong. "Hayya, gua menyasjuk. Tolong sama gua," rintih lembaga itu. Suaranya bergaung jauh tetapi jelas dapat didengar oleh Leman Debab. Leman Debab cuba melepaskan penumbuk. Setiap kali penumbuk dihalakan ke arah dada lembaga tersebut, setiap kali juga penumbuknya debus menyinggah angin. Akhirnya dia merasakan pipinya ditampar kuat. "Cilaka lu. Gua malia minta tolong, tapi lu mau hantam sama gua," herdik lembaga itu keras. Selepas itu sekali lagi Leman Debab menerima tamparan keras sehinggakan dia terhumban ke tepi parit jalan. Dia tidak dapat lagi bangun menentang lembaga yang tidak berkepala itu. Tidak lama kemudian dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah kumpulan manusia yang tidak berkepala. Mereka semua mengelilingi Leman Debab, merayu-rayu minta tolong. Ini menyebabkan Leman Debab bertambah takut kerana dia tidak tahu apa yang harus dibuat. Mau juga dia melarikan diri dari kepungan lembaga-lembaga tidak berkepala itu. Tetapi dia mendapati dirinya terkurung dalam jurang yang dalam. "Gua punya leher, banyak sakit loh," rintih salah satu lembaga menghampiri Leman Debab. "Tolong sama gua, tolong kasih lepas sama gua." Leman Debab meminta belas kasihan supaya dibebaskan. "Apa macam gua mau tolong sama lu? Gua punya pala pun talak mah," herdik satu lembaga bertubuh besar memegang bahu Leman Debab. "Lu patut mesti tolong sama gua," katanya lebih keras. "Weh, gua tak boleh tolong lu. Gua tak boleh tolong lu," ujar Leman disebabkan ketakutan. Dekat sini saya baca dah macam hantu Cina bertemu dengan rockers Melayu pula. Apa-apa tak apa, kita layan pelan-pelan. Okey, baik, saya teruskan. Hantu Cina dengan rockers Melayu lah. Okey, kita teruskan. "Apa pasal lu tak boleh tolong?" Lembaga bertubuh besar itu kelihatan marah. "Iya, apa macam mau tolong?" Leman Debab memberanikan hatinya. "Lu kasih balik punya kepala," kata lembaga itu. Leman Debab kebingungan. Bagaimana dia boleh memberikan lembaga-lembaga berkenaan kepala? Kalau tidak dapat memberikan kepala, apa pula tindakan yang akan dilakukan oleh lembaga berkenaan terhadap dirinya? Dalam masa kebingungan inilah dia mendapati dirinya ditarik oleh Ja'amat dan Mak Noh dari dalam jurang. Tetapi lembaga-lembaga tidak berkepala itu semuanya mengekori dia ke mana sahaja yang dia dibawa oleh Ja'amat dan Mak Noh. Hanya selepas kedatangan Pak Andak Terauh, barulah lembaga itu melepaskan dia pergi. Hinggalah dia sedar semula, Leman Debab masih kelihatan takut-takut walaupun dia tahu dirinya sudah berada di rumah sendiri. Apa yang dialami oleh Leman Debab pernah juga berlaku kepada beberapa orang Cina penoreh getah yang melintas di Bukit Merah jam 5 pagi. Kata penoreh-penoreh getah itu, lembaga-lembaga yang tidak berkepala itu bercakap dengan mereka dalam bahasa Cina logat Khek. KHEK. Oleh itu Pak Andak Terauh tidaklah merasa bimbang bila menghadapi kejadian yang menimpanya pada malam itu di Bukit Merah.
Dia sudah menduga bahawa yang mengganggunya memang makhluk-makhluk halus yang berkeliaran di situ akibat pembunuhan mangsa perang Jepun dahulu. Makhluk-makhluk halus ini juga adalah makhluk Allah. Cuma mereka tidak mempunyai jasad lengkap yang boleh wujud pada mata kasar. Haiya, gua punya leher banyak pidih, pidih, ujar lembaga itu perlahan. Apa pasal Datuk punya leher banyak pidih? Pak Andadrau sengaja bertanya demikian. Wah, itu orang tatakai ya. Dia potong wah punya kepala. Jelas lembaga itu merintih-rintih kesakitan. Tolong kasih wah punya kepala. Ujarnya macam mendesak. Apa macam cucu mau kasih Datuk punya kepala? Pak Andadrau mencari helah. Dia tahu kepala yang dituntut oleh lembaga itu bukanlah kepala sebarangan. Dari pengalamannya ketika mengubati Leman Debab, kepala yang dituntut oleh lembaga itu adalah kepalanya sendiri. Sampai di pertengahan bukit mendaki tegak, lembaga itu terus naik ke atas basikal Pak Andadrau. Berdebar juga hati Pak Andadrau kerana serba salah mau bertindak. Kalau dilepaskan basikal tersebut, bimbang pula dia. Diulang. Bimbang juga dia kalau lembaga itu menerkam ke arahnya. Tetapi kalau dibiarkan sahaja, terasa berat pula mahu menyorong basikal untuk mendaki bukit tersebut. Kasihlah gua punya kepala, desak lembaga itu yang tidak berkepala itu lagi. Itu kepala Jepun sudah angkat mah. Datuk, carilah sama Jepun, kata Pak Andadrau mencari helah lagi.